in accepting tourism. Basically this yang ni saya buat on readiness of stakeholders in accepting MOS tourism. Research background daripada issues yang saya jumpa adalah MOS is one of the tourist destination that is well received among foreign tourists, whether Muslim or non-Muslim, and a place of worship for the Muslim is one of the components out of that motivates tourists to visit mosque. In Malaysia, the management involved in the implementation of mosque tourism is under ITC, Islamic non-government NGOs, and the mosque management itself. And then various stakeholders influence or are influenced by tourism. Dr. kat bawah sikit saya other international agencies, the stakeholders are national government, local government, destination bodies, business, employees. This is the definition of stakeholders lah under UNWTO. Ke atas tak ada ke atas. So the problem statement, saya tak sure yang ini isu ke yang ni problem statement, but basically ini kajian-kajian lepas lah. Most have been portrayed, basically before this, mosques have been portrayed in tourism brochures. Kalau mengikut this one is by Mokaveni since 1960s. Okay, sekejap. Yang ni the brochures ni is another researcher, bukan Mohaveni. Mohaveni ni dia buat study on factors contributing mosque tourism in Malaysia. Yang nombor satu tu mosques have been portrayed in tourism brochures ni is another researcher, saya tak masukkan, Abu Bakar kalau tak silap, in 2013. And then another researcher is Nur Hanin, why tourists visit mosques. This is their research lah. And then Hilmi 2018 is on the implementation and mosque management in Malaysia. And then Mu'in, studies of role and potential knowledge tourism center in Sabah. And then Aziz ni dia being quoted in many of the mosque tourism punya research on issues and potential of mosque spiritual tourism destination in Malaysia. And then ada Cik No on mosque institution, and then mosque application in dakwah strategy. Basically, kalau saya bila saya baca balik ni, saya ingat yang ni is on issue lah, basically on the previous research. Kalau yang problem statement yang saya nak cari, research objective is saya nak cari to investigate the readiness of stakeholders in managing mosque tourism, and then to explore the feedbacks from stakeholders on their readiness to accept mosque tourism as a tourist attractions. And this one C, to suggest solution on improvement and managing mosque tourism that can be arranged between public and private collaboration. The RQ from the RO is who are the stakeholders, what are the view of the dominant stakeholders, and then what are the factors contributing to the acceptance of or resistance to resistance to mosque tourism, and how to improve the management and readiness of stakeholders in managing mosque tourism as a tourist attraction. Basically saya ingat kajian ni untuk kualitatif lah, that's why tak ada hypothesis. So basically yang inilah secara yang ini dia saya baru dapat. So doktor boleh komen. Terima kasih. Okay, so topik dia readiness of stakeholders kan in accepting mosque tourism. Okay. So kalau ikutkan, saya pun ada, bukan saya lah, kita pun ada dapat grant FRGS tajuk mosque tourism ni. Okay. Bawah grup UiTM Rembau. Baru ke doktor ataupun dah buat dah kajian? 2021, baru lagi. Oh, okay. Kalau kenal Dr. Masrul Hayati. Masrul UiTM Rembau tak? UiTM Rembau. So memang dia buat spesifik lah, cuma dia fokuskan kepada tajuk memang gah lah kan, buat berkaitan dengan sustainability ataupun sustainable growth of the Islamic tourism lah.
Okay. Tapi yang kita akan fokus adalah kita nak keluar adalah most tourism model development. So kat situ akan keluarkan model untuk most tourism. Okay, dekat sini tak apa, you banyak explanation dekat bahagian research background dengan problem statement, tapi saya nak start dengan research objektif dulu. Okay. Yang pertama adalah untuk to investigate the readiness of stakeholders in managing most tourism. Okay, kat sini you nak buat kualitatif kan? So kita nak investigate. So boleh cerita tak dekat sini kita nak investigate, kita nak buat interview kan di sini? Ya, betul. So interview dekat stakeholders siapa? Siapa yang you plan cadangan lah? Saya kalau mengikut SB lah, dia kata untuk interview the AJK Masjid lah, the AJK Masjid, lebih kurang the orang yang manage the mosque. Okay, maksudnya yang kalau definisi dalam kajian ni, most tourism merujukkan masjid macam mana? Dalam perancangan masjid di mana masjid tu? Setakat ni kalau ni secara vague lah, because SB pun tak bagi tahu lagi, cuma dia kata mungkin nak buat di Melaka, because Melaka is one of the tourist attractions, so then dia orang nak tengok lah kan ada the readiness of the mosque in Melaka. Tapi belum confirm apa lagi lah. So kena study lah kat sini kan, istilah definisi yang dipanggilkan sebagai most tourism lah. And most tourism dari segi building dia ke kan? Ataupun most tourism because of facilities, sebab ada juga sekarang ni masjid menyediakan keusahawanan, maksudnya menyediakan hotel. Ya. Jadi hotel, adakah disebabkan oleh facilities? Kalau facility menyediakan tempat tinggal pun jadi tourism juga kan? Kalau dari segi psychological, maknanya diorang tu ada, because kalau mengikut ITC kan, Islamic Tourism Center, dia ada kalau ikut JAKIM kat slide saya baca tu ada 6,000 lebih mosque. Tapi cuma 79 saja yang diportray di dalam Islamic Tourism Center punya website. Okay, saya tak tahu kenapa macam tu. Kalau yang tu tak apalah, pakai directory itulah, ikut directory itulah. Saya tak nak tengok facility, because banyak kajian lepas yang lebih kepada infrastructure and all. Saya nak lebih kepada kenapa daripada 6,000, kenapa 79 aja yang ready, diportray dalam website. Okay. Itu problem tak? Sebenarnya dia adalah cooperate, maksudnya data lah. So contohnya kalau kata pusat diminta setiap kerajaan negeri nyatakan mana-mana masjid yang dikatakan sebagai most tourism, kemudian masjid tu dah diaudit lah, maksudnya telah kita check lah betul ke mencapai tahap orang kata most tourism tu kan. Okay, jadi kalau tanya saya, kita nak dapatkan macam manalah kalau you nak kaji ni, investigate the readiness stakeholders ni, maksudnya you bukan nak mengkaji kenapa dan bagaimana masjid itu dipilih, tapi you lebih kepada readiness of stakeholders dalam mengurus dalam mengurus kan. Okay, objektif nombor 2, to explore feedbacks, maklum balas from the stakeholders on their readiness to accept the most tourism as the tourism attraction. Okay. Objektif nombor 1 dan nombor 2 ni menarik sebenarnya. Cuma dekat sini mungkin kena ada satu penyataan masalah yang sangat kuat kat sini adalah melihat stakeholders. Kenapa kita nak tengok di kalangan readiness stakeholders ni? Okay, kalau tengok you punya problem statement, ada satu lagi yang last sekali tu. Tak perasan saya. To suggest. Itu nombor 3. To suggest solution and improve managing most tourism that can be arranged between public and private collaboration. Okay, yang ketiga ni nak buat solution lah kan. Solution kat sini pun kena jelas kenapa you nak buat solution dengan improvement. Kalau nombor 1 nak tengok readiness, nombor 2 nak tengok feedback stakeholders untuk in term of readiness. Nombor 3 ni terus suggest solution and improvement. Kalau nak suggest solution dengan improvement, mesti ada permasalahan dia. Okay. Jadi kat sini mungkin tiba-tiba nak buat solution dengan improvement, agak terkejut lah proses ni. So nak solution in what? Improve tentang apa? Dekat sini nak buat managing most tourism. Adakah ada masalah dekat stakeholders? Kalau ada masalah dekat stakeholders, saya rasa you kena study kot dengan cabaran ke apa ke, bawa identifykan permasalahan, bawa ada solution. Jadi nombor 3 ni apa you nak buat sebenarnya? Adakah you nak buat sebagai garis panduan ke apa ke? Jadi kalau kat sini to suggest solution and improvement ni macam tak tahu, bagi saya kalau you nak jadikan dia sebagai yang objektif yang ketiga, maksudnya kena ada satu objektif lain dulu baru boleh keluarkan solution ni.
Oh, okay. Okay, tapi tak apa, kita tengok you punya problem statement. Most have they be portrayed in a tourism brochures. Several study have been done to most tourism. Okay, ini just nak beritahu ada researcher dalam most tourism. Okay, itu saja. Ini bukan masalah lah. Okay. Why tourism visit the most in terms of marketing, the implementation and most management in stakeholders study in role and potential. Ini pun belum masalah ni. Okay. On issue on potential of most at spiritual tourism as destination, most institution in Malaysia, what are the concept, are the lyrics, Malaysia application, strategy to multi tak. Ini semua bukan problem statement. Oh. Sebab you fokus pada stakeholders, readiness stakeholders, tu keyword dia. So readiness stakeholders tu tidak ada dalam penyataan masalah ni. Tidak ada sebarang permasalahan merujuk kepada kenapa kita nak kena study tentang readiness in term of the stakeholders managing most tourism, feedback from stakeholder readiness accept the most tourism. So tak nampak apa-apa problem kat sini. So kalau kita tengok objektif dan penyataan masalah tak kena kat sini. Ibarat kalau you nak study to explore what is most tourism, sesuai lah. So you nak study ibarat most tourism exist, tapi sebenarnya topik you adalah readiness stakeholders, feedback from stakeholders dalam mengurus most tourism. Jadi yang tu tidak menajak. Kat sini mungkin keyword kat sini ada managing juga kan. Bila sebut managing tentang feedbacks dari segi involvement kan, involvement stakeholders tu kan, macam mana dia berkomitmen, dia managing. So benda tu tak ada keyword kat sini pun. Okay. Tak ada keyword managing, tak ada keyword tentang stakeholders pun tak ada. Jadi semua ni ada isu lah. Dia tidak jadi permasalahan lah. Jadi penting kat sini kalau kita nak buat problem statement, kita kena dapatkan keyword kita punya objektif. Kan? Okay. Keyword tu. Maksudnya sekarang ni macam contohnya, sekarang ni you dah beritahu bahawa di Malaysia juga ada peningkatan bilangan most tourism. Ataupun dah ramai visitor yang datang ke masjid dan dia menjadi sebagai tourism, tarikan kepada visitors. Okay. Namun peningkatan itu sedikit sebanyak menjadikan satu proses kepada stakeholders untuk managing most. Benda tu tak cerita pun kat sini. Dekat problem statement. Okay. So isu dia sekarang ni masalah pengurusan lah. Bila kata AJK, masalah pengurusan masjid lah, pentadbiran dan pengurusan masjid lah. Dari segi banyak benda lah nak bincangkan dari segi kewangan, betul tak? Dia akan cerita, dia kata masalah kewangan, dia masalah expertise, kemahiran, dia orang tak ada, pengetahuan pun tidak ada. Jadi commitments kan, semua itu benda tu tak ada. Jadi dari segi penyelenggaraan, maintenance, jelah nak kekalkan tourism, itulah masalah dia. Jadi AJK itulah yang tukang cat, dia lah tukang bersih, dia lah jadi apa semua. Jadi guide pun, guide semua. Yes, correct. Jadi kalau tanya saya, itu tak diperbincangkan dalam penyataan masalah. Itu saya boleh masukkan aja ataupun saya kena support by the literature? By literature lah. Contoh dekat sini, okay, topik you adalah most kan. Tapi kalau ikut sekarang ni, dikatakan sini adalah kita panggil apa? Tempat ibadah lah. Tempat ibadah. Kalau kajian tempat di agama lain pun tak ada masalah, boleh masuk dalam literature. Maksudnya pusat ibadah jadikan tourism dah ada dah dalam negara kat luar negara. Kan? Kalau kata Islamik dah banyak kot dekat belah-belah Arab tu, belah Turki, belah Istanbul. Tu bincang yang tu. Okey. Jadi maksudnya beberapa negara yang maju dah ada dah. Tapi kat Malaysia bukan kita kata tak ada, tiada penyelidikan dibuat. Bukan tak ada kan. Cuma ada. Dalam konteks penyelidikan tadi sekali ada tak dengar tadi? Apa dia? Tak dapat tadi yang last. Yang last tu maksudnya dalam literature review saya yakin most tourism ni banyak dibincangkan di luar negara juga. Ya. Jadi kalau tengok you citation ni kebanyakan dalam negara. Maksudnya you kena kaji juga aspek dengan luar negara lah. Negara-negara yang kita tahu kalau dalam Islamik ni negara macam Turki kan. Dekat Istanbul especially. Kemudian mungkinlah dekat negara Arab Saudi, Mekah, Madinah. Dan jadi benda tu semua pun adalah tarikan kepada tourism kan. Dan sebenarnya begitu dekat negara jiran kita Indonesia, something like that. Kadang-kadang dia tak sebutlah most tourism, tapi sebenarnya dalam penceritaan dia ataupun dalam objektif atau research question tu adalah most tourism. Jadi saya rasa benda tu banyak kena cerita dekat problem statement kat sini. Memang topik dia adalah most tourism, tapi you punya problem statement adalah most tourism. Kita panggil kat sini penyataan masalah yang umum, bukan yang khusus. So saya kena lebih khusus lah.
Dia kena khususkan lagi kepada stakeholders. Stakeholders ni kita tengok besar sangat stakeholders ni. Bila Besar, sebut stakeholders besar. Okay. Kalau macam saya punya research pun straightforward pada AJK Masjid. Kan kalau sebut stakeholders besar kan. Memang betul sebenarnya masjid ni ada juga birokrasi dia. Pengurusi bukan main peranan pun. Sebab pengurusi orang politik. Kadang-kadang pengurusi masjid tak pernah turun masjid pun. Kan. Jadi yang betul-betul buat kerja adalah AJK Masjid. Jadi AJK Masjid pula faham-faham lah. Ada politik juga dalam masjid tu sendiri. Kan. Ada private dengan ada yang public kan? Ya, dia ada macam tu sikit. Jadi sebenarnya kita kalau nak bincang benda tu tak selesai masalah lah. Memang itu dia isu dia. Okay. Tapi sebenarnya kita lebih nak mengimarahkan supaya dekat Malaysia ni pun kita punya most tourism kat Malaysia pun berkembang. Kita nak make it solution lah. Sebenarnya ada masalah birokrasi politik kat situ tapi yang tu abaikan lah. Tapi kalau you buat interview akan jumpa jawapan tu dulu lah. You akan jumpa jawapan tu dululah. Kan? Jadi macam contoh kenapa Selangor dia straight. Kalau tak semayang 5 waktu tak boleh jadi AJK. Siapa tak semayang berjemaah 5 waktu dekat Selangor isap okok tak boleh jadi AJK. Tu Selangor punya kat situ. Jadi kesan kat situ bagi saya lah, pandangan saya, observation, banyak golongan-golongan orang kata yelah orang yang practitioner, orang industri terkeluar daripada AJK dah lah. Sebab dia orang isap okok contohnya. Ataupun macam mana nak commit 5 waktu dekat masjid, memang waktu kerja dan sebagainya, jadi tak boleh nak commit. Jadi dekat Selangor suatu masa dulu dia sangat establish, lama-lama dia bukan kata tak okey tapi something like adalah benda-benda macam itulah. Bila dah tukar dasar, tukar polisi dia akan berubah. Kalau macam negeri-negeri macam ni, Perak adat. So Perak ni susah sikit, unik sikit Perak ni. Kan dia ada macam-macam sikit lah, bab adat ni lain macam sikit lah. Jadi pengurusi dia punya AJK masjid dia lain sikit lah macam. Jadi dia tak ada standardize lah. Jadi kalau kat Perak ni tak ada standardize. Kan? Allowance imam dekat surau lagi banyak daripada masjid. Pada masjid persekutuan tu, masjid negeri atau masjid daerah, bayaran ni lagi murah. Jadi banyak yang contohnya, banyaklah bila cerita pasal tu jadi bila kita ambil benda yang biasa je, benda yang solat jemaah, yang pengajian ilmu pun kat situ managing pun tak structured, apatah lagi untuk tourism. Itu maksud saya lah. Okay. Kalau teori ni, kalau saya guna, sebab saya kat sini adalah tourism lah. Kita panggil kita turun lah pada teori yang asal adalah dari segi kita panggil building lah kan. Masjid kan building kan. Building tourism. Kemudian itu paling besar lah. Kemudian building itu adalah pusat, kita panggil pusat keagamaan. Keagamaan. Jadi ada tak model atau teori yang berkaitan tourism dengan pusat ibadah atau keagamaan ni? Kalau tanya saya, mungkin teori mungkin challenge lah nak dapatkan teori umum boleh lah. Teori saya tak jumpa teori. Tapi sebenarnya you akan jumpa model lah. Mungkin akan jumpa model atau kerangka yang akan jadikan teori lah. So model boleh jadi teori. Setakat ni stakeholders teori, tapi dia besar, saya tak tahu nak pergi. Tak ada stakeholders teori tu is umum. You kena ada blend. You kena ada satu lagi yang fokus pada most tourism punya model, prinsip ke apa ke, you kena ada satu. Saya pun tak sure lah, tapi kalau kata you nak berkomunikasi dengan sahabat saya tu Mazrul Hayati tu, saya boleh bagi nombor. Nanti bolehlah bincang-bincang. Seronok lah kot. Dia pun dapat tahu ada orang kaji tentang most tourism juga. Kan? Saya ingat ada berapa orang most tourism. Yang pertama yang grup Rembau ni yang saya kenal lah. Yang betul-betul buat lah. Yang Gap UiTM Rembau ni. Ada yang daripada Sabah, UMS Sabah. Yang tu saya tak dapat trace grup mana. Lepas tu yang grup-grup macam kita orang lah. Grup USI, grup USIM, grup ISTEF kita orang kaji tapi tak more spesifik lah. Saya punya dalam PhD saya yang bahagian masjid tu saya tak bincang secara tourism lah. Tapi kita bincang pasal maintenance, pengurusan, tu je lah. Jadi salah satu pengurusan penjanaan dana tu adalah melalui aktiviti pelancongan. Itu je. Saya punya topik memang saya ada bincang pasal orientasi keusahanan dan membincangkan penjanaan dana ekonomi adalah tempat tourism. Tu je. Jadi saya tak adalah mengambil satu teori untuk membincangkan perkara tu. Kan? Jadi memang betul lah penjanaan dana masjid kepada tourism bagi saya kecil lagi. Sumbangan pendapatan dia masih kecil lagi. Tapi boleh tapi potential lah. Sebab mostly masjid bagi saya, tak tahulah kalau melihat tourism dia juga dari segi aspek penjanaan.
Kalau aspek penjanaan bagi saya masjid tempat dia strategik. Satu lagi is the perception of locals also. Macam kita ada saya jumpa ada artikel newspaper artikel yang mengatakan bahawa macam kalau non-Muslim, right, dia kata boleh ke melawat masjid. Betul. So yang itu boleh dijadikan problem statement juga. Itu kena sebab kita banyak dapat dengar verbal kan dekat YouTube, dekat apa tapi semua cakap. Tak ada kajian lah, just macam cuma kalau nak dapatkan sumber tu kena ada citation yang jelas lah. Bagi saya ini adalah pengurusan masjid lah. Kalau ada pengurusan masjid tak ada masalah, masuklah kan. Jadi begitu juga dengan agama-agama lain begitu juga kan. Sebenarnya dia lebih pada pengurusan, dia bukan base pada agama. Ya, betul. Dia bukan agama, dia pengurusan masjid. Kalau masjid kawasan itu membenarkan, datang-datanglah. Mungkinlah dia ada tempat-tempat tertentu yang dia tak bagi nak masuk, ada juga, biasalah tu. And kalau kita pergi tempat agama lain pun dia pengurusan tempat dia tu, ada yang bagi masuk, ada yang tak bagi masuk. Jadi bagi saya itu adalah yang bila you nak study pasal stakeholders tu betul lah. Kalau fokus kepada jawatankuasa masjid tu sendirilah. Of course lah dia ada, setiap masjid tidak ada, belum ada lagi orang kata satu dasar standard, tak ada. Dia bergantung kepada amalan-amalan. Biasa saya ingat masjid ni simple je. Dia kalah dengan karyah lah. Kalau karyah tak nak, dia tak buat lah. Tu je. Karyah bising kan. Kenapa ni kena tak buat lah. Kan? Jadi pendekatan tu sebenarnya AJK masjid nampak ada power, tapi kalah je AJK masjid tu bila karyah bising. Zaman sekarang ni benda-benda macam tu viral je kabeh lah. Habis lah kan. Jadi dalam konsep ni bagi saya betul lah you nak study benda tu kan. Tapi bagi saya macam sebenarnya pun dia nama dia profiling tau, tapi lah profiling tak mampu nak buat. Tadi pada berapa? 67 79. 79. Tapi sebenarnya 79 tu boleh buat profiling sebenarnya. Tapi dalam kajian besar lah pula profiling. Tapi kalau ada orang lain nak buat PhD pasal most tourism, boleh buat profiling most tourism. Maksudnya kita membekalkan data lah apa yang ada pada 67 masjid ni. Apa tourism dia, apa yang ada, berapa manpower yang dia ada. Jadi studylah 67 semua ni. Jadi kalau nak buat apa, bila orang datang kat Malaysia je, nak pergi most tourism, dia nak pergi kat mana? So kita dah menyediakan satu database untuk bantu orang lah, untuk dapatkan apa yang dia nak lah. Rasanya ITC dah ada yang tu, dia ada most trails. Dalam website tu memang dah ada. Most trails, so kebanyakannya pada bandar-bandar, tapi setiap negeri tu memang ada. Ada satu ataupun yang banyak is KL lah. Saya tengok lah tapi tak complete. Dia just generally lah. So biasa tourism ni ada macam-macam interest kan. Orang nak tengok A, nak tengok B. Jadi kalau tanya saya banyak benda yang kita boleh kumpul lagi lah untuk spesifik lah. Kadang-kadang contohlah kan, orang nak pergi kat masjid tu untuk tourism, kadang-kadang nak tengok sejarah masjid tu dari segi imam dia ataupun pengurusi masjid tu. Jadi orang datang kat situ because dia tahu imam dulu duduk kat masjid ni. Jadi dia pergi masjid tu because of imam. Jadi data tentang imam tu tak ada. Orang pergi ke masjid ni sebab tahu suka pengurusan masjid ni. Jadi orang pergi ke masjid contohlah untuk lokal lah dan luar negara jugalah. Kadang-kadang dia nak jejak apa? Jejak kasih lah lebih kurang. Atuk kita pernah mengurus masjid kat kesekian. Jadi dia nak visit ke masjid tu because of yalah, datuk kita pernah mengurus masjid tu. Jadi sebenarnya memang saya sendiri pun pernah ada pengalaman. Jadi ada orang luar datang, orang Singapura je. So dia datang dekat masjid, dia kata kenapa? Dulu dia kata atuk dia memang pernah jadi AJK kat masjid dia. Jadi dia nak confirm betul atau tidak. Mana ada data tu. Kan? Jadi kadang-kadang fikir balik. Kalau tourism kena fikir semua benda tu. Dia kena, maksudnya you fikirkan lah, macam you cakap suggest and solution kan. Apa lagi yang sebenarnya bukan disebabkan seni bina ataupun ada sejarah dia, tetapi sebenarnya ada benda-benda lain yang attract untuk orang datang lah. So kajian saya lebih tak payah saya kena fokus lah, because kalau bincang ni macam doktor kata macam banyak sangat. Tak, so kalau tanya saya okey. Readiness stakeholders okey. Stakeholders okey. Tapi itulah bagi saya readiness stakeholders tu okey. Cuma ke mana ala tuju. Lepas investigate, lepas explore, what's next? Dia tengah mencari arah sebenarnya. Lepas investigate, explore, lepas ni cari apa kan. Jadi kalau tanya saya, you boleh juga macam tadi kita gunakan perkataan cadangan kan. Grup tadi sebelum kita break, dia nak buat satu cadangan untuk polisi. You boleh buat satu cadangan untuk garis panduan. Basically kalau AJK masjid dia ada apa? Biasa dia urus kerja-kerja dia lah kan. Okay, kalau
bahagian ibadah, AJK Masjid buat apa? Apa dia punya task? So kalau untuk mengimarahkan MOS tourism, apa task dia? At least kat masjid memang ada tau. Jawatan kuasa setiap dia panggil biro dan sebagainya lah. So biro ekonomi, biro ni ada tanggungjawab dia task dia. Jadi mungkin you boleh keluarkan satu garis panduan. Garis panduan pun cadangan kan? Cadangan, garis panduan untuk apa? Stakeholders tu managing MOS tourism. Okay. Jadi alang-alang dah study AJK semualah. Jadi kalau peranan yang bahagian kewangan, AJK Masjid Kewangan apa yang dia menguruskan tentang MOS tourism, apa aktiviti yang dia kena buat. Task dia lah. Kita panggil file manager lah kan. Okay. Yang tu saya rasa mungkin tak ada. Dan you boleh propose kan tu. The way untuk pastikan bahawa kecekapan apa lagi standard ataupun yalah amalan itu ada di setiap masjid 67 tu boleh dibangunkan garis panduan. Dan you boleh refer kepada yang tempat lain. Mungkin kat Malaysia ni ada tempat yang bagus. Sejauh mana tourism tu bagus, tempat lain. Bukan kat masjid lah. Macam mana dia bagus. Mungkin tempat-tempat sejarah kan dan sebagainya. Bagi saya, bukan masjid lah, maknanya kita refer pada tourist attraction yang kalau kat Malaysia ni ada satu benda yang attraction sangat bagus, cekap dia punya pengurusan ni kan. Benda tu sebagai satu batu loncatan nak beritahu ini juga membuktikan bahawa di Malaysia adalah yang managing kecekapan itu, dan maka ia juga boleh dilaksanakan juga di MOS tourism juga. Sebab apa? Sebab dia ada garis panduan. Jadi garis panduan itu juga kena dibangunkan di dia ni. Kalau tanya saya lah, dia lain kot. Bagi saya readiness masjid ni sebab ada karya. Ke tempat lain bukan ada karya kan, sebab dia ada pemilik. Dia unik. Masjid ni unik sikit sebab ada karya. Dan karya ni volunteer. Yang karya ni mostly AJK volunteer dan tidak beri allowance tau. Ya, betul. Jadi dia punya nilai tu mungkin berbeza. Ya. Okey, faham. Terima kasih Doktor. Okey. Saya check saya tadi WhatsApp Yazid dengan Rusalbiah no respond. Kalau no respond, kita pun tak tahu dia nak bintang ke tak. Dalam ni pun tak ada dia ni. Untuk Rusalbiah dengan Yazid tak ada dalam ni. Saya pun tak tahu nak contact macam mana. Dalam ni pun dia tak ada. Saya WhatsApp personally pun dua-dua nampak macam tak respond. Kokot ada dalam ni? Dah ada tak? Dah ada tak Rusalbiah dengan Yazid? Okey. So kita sebenarnya menunggu dia orang sebenarnya. Saya WhatsApp personally, saya dah WhatsApp dah dia orang personally tapi dia tak ada respon. So ada apa-apa nak tanya soalan, boleh tanyalah, sama-sama nak tunggu dia. Dan kita pun tunggulah sekejap lagi. Kalau dia tak muncul, maksudnya dia mungkin ada masalah kot, dia tak boleh nak bentang hari ni. So mungkin dia kena postpone untuk minggu-minggu yang lain. So mana yang ada kat sini dalam 15 orang, 16 orang termasuk saya, kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh. Okay, kita dah selesai untuk literature review kan. Masuk semalam kita dah buat template. Hari ni kita dah macam biasa kita akan bentang progress. So minggu depan pun kita ada bentang progress, minggu satu lagi ada progress. So ada 2 minggu lagi lah peluang untuk bentang kita punya progress. Kemudian kita dah masuk minggu analisis. So minggu analisis 2 minggu tak ada pembentangan sebab kita akan pakai Sabtu Ahad. Jadi untuk analisis pakai 2 hari. Jadi kalau kita ni minggu ke-12 tapi kita ada masa memang ada progress, ada masa memang kita ada kelas. So untuk analisis kita akan mulakan dengan analisis kualitatif dulu. Saya ada perubahan sikit. Tiba-tiba lah rezeki adik saya nak bertunang akhirnya. Dah lama dah, umur dah berapa tak nak bertunang. Jadi dia nak bertunang pada hujung bulan 2 tu. Jadi saya tukar sikit jadual saya. So kita ada analisis kualitatif dulu. Saya buat analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Jadi untuk analisis kualitatif memang saya ada plan, memang bukan saya yang mengajar sebenarnya. Jadi untuk analisis kualitatif ada sahabat saya mengajar. Ada 2 orang yang option yang saya ada lah. Yang pertama adalah Dr. Anis. Yang kedua bagi saya, ni yang newcomer lah. Dia memang dalam team saya dan saya rasa dia ada new knowledge dan dia upgrade. Maksudnya dia juga macam you all juga cohort, dia pun belajar banyak tentang analisis kualitatif ni. Dia belajar manual juga dan dia belajar juga software. Jadi second option saya kalau tak dapat Dr. Anis, Dr. Muslim. Dr. Muslim pun not bad. Bagi saya orang baru, banyak ilmu baru, banyak yang dia boleh kongsikan. Plus, dia bukan tahu pasal ilmu baru je. Ilmu yang lama pun dia top up dulu. Sebelum dia dah dapat ilmu yang baru, dia belajar juga ilmu yang lama. Jadi, dia antara orang yang saya recommend lah. Dan saya pun kalau ada research, memang dia lah orang yang akan analisis. Akan analisis yang buat kualitatif saya dalam research saya lah. Okay.
Ada apa-apa soalan nak tanya untuk kita bab 1, bab 2 ni? Okay, dalam minggu depan akan masuk metodologi lah. Metodologi saya suka masukkan dengan research design. Bila masuk research design, tak ada cara lain melainkan kena bincang kualitatif dulu. Research design tu umum, lepas tu sesi tengah hari dan petang kita akan masuk kualitatif. Okay. Kemudian nanti kita akan sambung kepada kuantitatif pada minggu satu lagi. Jadi sebenarnya dia bukan kualitatif, dia blend. Kualitatif dan kuantitatif bergerak. Cuma pemberat tu mungkin kat kualitatif sikit. 60-40 lah, lebih kurang 60 tu kualitatif, 40 tu kuantitatif. So minggu depan terbalik. Kuantitatif 60, kualitatif 40%. Jadi siapa yang buat kualitatif, siapa yang main kuantitatif kena join dua-dua lah. Cuma ibu dia kualitatif. Cuma kualitatif ni besar lah. Nak cerita juga mixed method, nak cerita juga multi method. Tapi it's good lah. Jadi dengan apa pembentangan yang bentang minggu lepas dengan bentang hari ni, dan saya boleh nampak lah dekat bahagian method mana yang saya harus khususkan, dan saya confirm yang saya kena straight adalah research design. Jadi saya nampak rata-rata masih lagi belum menemukan lagi saya nak buat objektif ni apa method nak pakai. Jadi itu adalah research design. Jadi aspek research design bagi saya penting dan saya tak boleh laju dekat bahagian tu. Jadi memang hari pertama minggu depan, memang hari Sabtu tu kita akan cover research design. Solidly pagi tu kena habiskan research design. Okay. Kalau habis awal boleh sambung lah untuk elemen-elemen instrumen dalam. Biasanya orang kualitatif ni suka instrumen, nak bincangkan tentang interview, ceritakan apa untuk analisis documents, untuk buat observation, contoh-contoh dia macam mana nak buat kan. Kemudian dalam researchnya orang suka dari segi aspek validity and reliability kan, dari segi population, sampling. Jadi benda-benda tu kita akan bincang lah. Jadi saya ada blend lah, saya tak nak berat dekat kuanti sangat, tak nak berat dekat kualitatif sangat. So 2-2 minggu tu kita akan masuk semua. Jadi yang mendengar tu dapat, dengar je dapat. Bukan oh hari ni kualitatif tak dapat apa-apa, tidak. Saya akan buat comparison. Kalau kualitatif dia macam ni, kuantitatif dia sepatutnya macam ni. Okay, ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, saya ingat itulah saya pun bercadang kalau tak ada apa-apa pembentangan, saya pun nak stop dululah. Jadi mungkin tak apalah. Nanti Rusalbiah dan juga Yazid tu mungkin nanti dia WhatsApp saya lah. Sebab dia tak dapat nak bentang hari ni kan. Saya pun tak nampak dia orang. Pagi tadi pun tak nampak rasanya Yazid masuk. Okey, ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh dulu. Tangguh dulu untuk sesi pembentangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak semua-semua. Saya tahu ramai petang ni, ada 15 orang. Ramai juga untuk sesi pembentangan ni. Jangan malu, jangan segan lah. Yang tadi kan, yang takut-takut nak present. Jangan takut nak present lah. Apa saja yang ada. Dan saya bukanlah orang yang perfect. Yang mencadangkan itu juga adalah yang final. You kena bincang juga dengan supervisor. Saya cuma melihat kepada sedikit pengalaman saya dan kesesuaian lah. Saya pun nak tengok juga kesesuaian orang buat tesis ni. Jangan over sangat bila nak siap. Jadi untuk kesesuaian untuk master, kesesuaian untuk PhD. Dan kita tengok kelaziman atau kebiasaannya lah. Orang bangunkan case study, macam mana objektif dia. Dan orang bangunkan yang pakai ramai, yang pakai DDR, pakai modul sidik, ada yang pakai ADI. So proses DDR tu semua tu kita boleh bincang minggu depan sebenarnya. Saya bukanlah arif. Saya kata bukan arif sebab saya jarang buat research yang dalam konsep DDR. Kan? Ada buat research DDR, saya sub je, outsource je. Jadi research ni kalau ada yang expert dalam team saya, okey, ada orang yang buat DDR, dia yang buat lah. Jadi itu kelemahan saya bila saya dah outsource orang lain buat, jadi saya kurang buat. Macam benda-benda lain, mestinya lah buat proposal tu memang saya buat lah. Jadi kebiasaannya apa-apa pun research grant bermula dengan bab 1. Jadi kekuatan saya mungkin dekat bab 1. Jadi tapi bab 1 tu penting lah, tanpa ada bab 1 takkan ada bab 2 dan 3 lah. Kan? Satu lagi part adalah metodologi. Kan? Metodologi semua orang boleh mengaji, cuma mungkin kita nak tengok kesesuaian. Persesuaian untuk menjawab kita punya objektif dan problem statement, apa metod yang sesuai. Jadi minggu depan pun kita akan belajar lah start pada filosofi, approach. Jadi nak tengokkan kesesuaian ontologi, epistemologi dengan axiology. Jadi kesesuaian kita nak menyelesaikan kita punya objektif dan penyataan masalah, ini yang terbaik. Bukan salah guna metod lain, tapi antara terbaik daripada yang terbaik, yang ini. Dan kita bagilah argument dan justifikasi kenapa pemilihan metod tersebut. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tangguh dulu. Nanti kita jumpa pada minggu depan pukul 9 pagi untuk topik metodologi dan kita akan mulakan dengan research design. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang.
Salam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama semua. Terima kasih dok.